Bercakap lanjut berkaitan dengan situasi politik, keadaan semasa, kita bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani yang merupakan pensyarah kanan politik dan hubungan antarabangsa UUM. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum. Pertama sekali kita melihat kepada perkembangan terbaru pembubaran DUN Melaka dan kita akan menyaksikan mungkin pilihan raya negeri akan diadakan. Pertimbangan dan juga keadaan situasi semasa ini, bagaimana menurut Prof melihat kepada pertimbangan dalam situasi pandemik COVID-19, kelangsungan politik dan juga pembentukan kerajaan di Melaka? Saya melihat ini satu perkembangan yang menariklah kerana ini sebenarnya bukanlah kali pertama kita mengadakan pilihan raya ketika pandemik. Sebenarnya pilihan raya Sabah telah berlangsung yang mana yang mana kita lihatlah kesan akibat daripada pilihan raya tersebut berlakunya penyebaran merebaknya COVID-19 ketika itu cuma situasi kali ini di Melaka mungkin agak berbeza kerana kadar vaksinasi penduduk Melaka dan mungkin lebih tinggi sekarang ni cuma saya tak pasti sama ada sudah mencapai tahap 80% ataupun 90% seperti yang dia kendaki dan juga dalam masa sama juga saya rasa SOP yang lebih ketat akan diperkenalkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya lah pada pilihan raya Melaka, pilihan negeri Melaka ini nanti jadi dalam konteks saya rasa perjalanan pilihan raya itu kita boleh kuat-kuasakan secara yang lebih tegas lah kali ini dan memastikan bahawa ada bantuan dan juga kepada pengundi-pengundi lah yang akan keluar mengundi ketika pilihan raya nanti bagaimanapun dalam konteks parti politik lah ini cabaran terbesar lah untuk parti politik kerana parti politik terpaksa berhadapan dengan situasi yang berbeza. Pertamanya saya rasa dari segi corak kempen lah. Mungkin kempen kali ini akan berubah kerana kempen akan lebih banyak berlangsung secara melalui media ataupun online media media baru tidak secara biasalah ceramah terbuka sebagainya kerana mengelakkan seperti mana berlaku di Sabah dululah berulang di Melaka dan yang keduanya satu yang saya rasa juga yang kedua ni yang paling menarik lah nak lihat sejauh mana kerjasama politik lah yang berlangsung khususnya dalam era yang dilihat sekarang ni kerjasama Perikatan Nasional, Barisan Nasional dan Pakatan Harapan dan juga mungkin parti-parti lain seperti Warisan dan juga parti seperti Pejuang, bagaimanakah bentuk kerjasama politik yang mereka akan bawa kali inilah kerana kita tahu bahawa tidak ada satu parti yang boleh bentuk kerajaan tanpa kerjasama jadi ini yang kita akan lihat nantilah perkembangan sejauh mana kerjasama yang boleh berlaku lah dalam konteks politik Malaysia kali ini dan akan diterjemahkan dalam pembentukan kerajaan yang baru nantilah. Jadi itu yang kalau penasihat politik akan melihat suasana itu dan bagaimana keadaan yang akan berlaku pada masa depan lah selepas pilihan raya nanti diumumkan lah. Doktor, kerjasama politik yang doktor nyatakan ini sesuatu yang menarik untuk kita saksikan sebelum PRU ke-15 dan pastinya ini mungkin antara perkara utama yang perlu kita lihat apabila ada kenyataan-kenyataan sebelum ini, terutamanya apabila Bersatu menyatakan pendiriannya untuk bertanding juga dalam peringkat apa sekalipun untuk meletakkan calon walaupun ada UMNO di situ dan juga kita melihat lagi satu parti politik adalah UMNO sendiri, Perikatan Nasional dan sebagainya. Bagaimana doktor melihat kepada mungkin perjalanan ini, adakah parti-parti politik ini akan jalankan dulu saja pilihan raya dan akan berfikir kemudian dalam penggabungan politik ataupun bagaimana? Saya rasa begitu sebab saya melihat bahawa setakat ini kedua pihak terutamanya dalam Perikatan Nasional dan juga dalam Barisan Nasional UMNO khususnya tidak mahu adanya kerjasama politik dan saya merasakan mereka akan meletakkan calon mereka masing-masing lah dalam pilihan raya kali ini dan kemudiannya bergantung pada sejauh keputusan ni lah keputusan pilihan raya nantilah baru mereka memikirkan mungkin kerjasama yang berlangsung selepas itu cuma yang menarik juga nak lihat sejauh parti seperti contoh PAS di mana kedudukan PAS ingin bawa sama ada mau bersama dalam Perikatan Nasional dengan UMNO Barisan Nasional ataupun bersama dengan Perikatan Nasional kerana ini juga akan menentukan hala tuju PAS mungkin pada PRU akan datang di dalam konteks pembangkang pula kita lihat bahawa PH kita tahulah ada 4 parti kali ini dalam PH tapi sekarang ni parti mungkin gabungan Warisan dengan
pejuang dan juga mungkin muda lah yang mungkin akan bersama dengan pejuang di sini jadi kedudukan mereka ni bagaimana? Adakah mereka jadi kuasa keempat dalam politik Malaysia? Kalau mereka menjadi kuasa keempat, kita melihat ada 4 faction atau 4 parti gabungan yang akan bersaing dalam Pilihan Raya Negeri Melaka ni. Jadi Pilihan Raya Melaka ni jadi satu macam testing ground lah kepada parti-parti politik ini menguji kekuatan masing-masing dan mungkin ini configuration politik yang mereka ingin bawa kali ini dan akan menentukan hala tuju mereka nanti pada PRU akan datang. Jadi itu yang saya rasa menarik nak lihatlah Pilihan Raya kali ini, bagaimana parti politik ini merencanakan agenda mereka dan menentukan siapa yang seharusnya mendapat kuasa dan rakyat Melaka jadi penentulah kepada kedudukan parti-parti politik ini nantilah dalam Pilihan Raya Negeri yang kita akan saksikan mungkin dalam bulan November saya jangkakan ataupun selewat-lewatnya bulan Disember tahun ini. Doktor, perkara ini selepas TYT bersetuju dan berkenan untuk pembubaran Parlimen, dia perlu melalui proses untuk pengetahuan Suruhanjaya Pilihan Raya dan seterusnya dibawa kepada MKN dan disebabkan oleh situasi pandemik COVID-19. Sekiranya perkara ini tidak berlaku dalam pembubaran, mungkin apa yang boleh kita jangkakan selepas ini, sama ada ia akan diadakan juga pilihan raya seperti mana yang mungkin SPR akan nyatakan ataupun berlaku sebaliknya, Prof? Saya rasa kalau keputusan telah pihak TYT yang Pertuan Negeri telah bersetuju untuk pembubaran, sebenarnya tiada jalan lain lah untuk membatalkan putusan tersebut kecuali mungkinlah akan ditiadakan darurat di Melaka pula jadi tapi saya tak pastikan kadang itu bagaimana, sama ada boleh dilakukan darurat selepas ini sepatutnya sebelum apa-apa berlaku di pembubaran DUN dilakukan, sepatutnya darurat disiarkan lebih awal tapi ini mungkin pihak perundangan mungkin lebih faham lah untuk melihat situasi ini. Cuma kalau diadakan pilihan raya saya jangkakan pada tarikh hari ini juga akan pihak speaker DUN dimaklumkan tentang ini dan pihak speaker akan memaklumkan juga kepada pihak Suruhanjaya Pilihan Raya untuk perjalanan pilihan raya lah dan Suruhanjaya Pilihan Raya juga akan memanggil mesyuarat dan mungkin dalam masa 2 minggu lah untuk menentukan keadaan apa yang khususnya dalam konteks menentukan tarikh pencalonan hari pencalonan dan juga dan juga inilah hari pilihan raya negeri lah dan proses itu macam mana pun harus berlangsung dan diselesaikan dalam tempoh 60 hari lah jadi itulah yang saya sebutkan tadi, kemungkinan besar dia boleh, biasanya proses penamaan calon diambil masa selepas mesyuarat SPR itu dalam 2 minggu dan lagi 2 minggu selepas itu akan diadakan pilihan raya negeri lah. Jadi dalam sebulan lebih begitu tempoh dia. Jadi saya jangkakan kalau lihat sekarang ni kita di awal bulan, jadi kemungkinan bulan November lah dan selewat-lewatnya awal Disember lah akan diadakan ataupun tengah Disember lah diadakan pilihan raya negeri inilah. Jadi itu situasi sekiranya pilihan raya diadakan lah dan saya rasa kemungkinan itu yang akan berlaku lah pada episod politik Melaka kali inilah. Dan juga selepas berita berkaitan dengan pembubaran ini, bagaimana doktor melihat kepada kedudukan 4 individu yang sebelum ini menyatakan tidak menyokong kepimpinan Ketua Menteri Melaka dan menyokong Pakatan Harapan, tapi kedudukannya selepas ini bagaimana doktor melihat? Kalau bergantung kepada parti masing-masing lah untuk menerima mereka sekiranya mereka masih mendapat tempat dalam parti, contohnya ada 2 lah wakil ADUN yang dilihat sebagai paling tadah lah daripada UMNO dan 2 lagi tu daripada parti yang lain tapi bergantung pada parti asal mereka untuk menerima atau tidak. Sekiranya tidak maksudnya mereka mungkin mengambil jalan untuk bekerjasama dengan parti lawan dan sekiranya parti lawan boleh menerima mereka dan menjadi calon parti lawan, mereka akan bertanding atas tiket parti lawan lah. Tapi kalau parti lawan juga ada pandangan cadangan lain kemungkinan saya melihat sebab mereka ni ADUN bekas ADUN dan mereka mungkin akan merasakan mereka ada peluang lagi untuk bertanding dan pilihan terakhir bagi mereka saya rasa sebagai calon bebas kerana seperti macam Datuk Idris Harun dia ada sokongan juga akan umbi kepada beliau dan sebagai juga bekas Ketua Menteri jadi soalan anggota ini saya rasa pencaturan itu akan ditentukan dalam tempoh sebelum penamaan calon lah mungkin ada tawar-menawar berlaku ketika itulah
Dan macam mana pun bergantung kepada parti yang asal lah untuk menerima mereka semula. Kalau tidak, jadi mereka akan mengambil option-option yang saya sebutkan tadi lah untuk meneruskan khidmat mereka di kawasan masing-masing lah supaya mereka tidak ketinggalan dan pihak lain mengambil alih tempat mereka lah. Dan juga Doktor, sekiranya berlaku pilihan raya negeri Melaka ini, apakah bagaimana Doktor melihat ia menjadi model kepada PRU ke-15 nanti? Okey, Melaka ini saya rasa sangat menarik ya kalau kita lihat sekarang ini sebab Melaka kita tahu bahawa berlaku perubahan kerajaan pada PRU yang ke-14 yang lalu kan. Jadi dan sekarang ini situasi Melaka juga dilihat sebagai kalau dalam bahasa Inggerisnya swing state lah. Dia boleh beralih ya ke mana-mana parti ya yang paling dominan lah di Melaka itu untuk kali ini sebab mereka telah melalui proses perubahan kerajaan dan dibalik-balik pada kerajaan Barisan Nasional kerana berlakunya apa yang berlaku kita lihat pada Mac 2020 yang lalu jatuhnya kerajaan Pakatan Harapan di Peringkat Nasional dan yang menyebabkan Melaka juga jatuh jadi dalam konteks ini saya rasa sekiranya adanya saya sebut tadi 3 corner fight ataupun 4 penjuru 3 atau 4 penjuru dalam kali ini dia akan sebenarnya memecahkan undi dan pihak yang mendapatkan sokongan sokongan terbesar tu tak semestinya dia akan menjadi majoriti yang membentuk kerajaan. Kemungkinan juga akan ada kerjasama silang disebut sebagai silang silang gabungan parti jadi itu yang saya rasakan kemungkinan lah misalnya sekiranya Barisan Nasional bertanding, Perikatan Nasional bertanding, Pakatan Harapan bertanding dan juga gabungan satu lagi bertanding Pejuang dan juga Warisan misalnya kan. Jadi sekiranya contohnya satu parti parti A dapat majoriti yang tak cukup jadi dia terpaksa bergabung dengan parti lain Jadi jangan terkejut kalau melihat nanti akan ada gabungan Perikatan Nasional semula dengan Barisan Nasional misalnya ataupun Perikatan Nasional dengan Pakatan Harapan untuk bentuk kerajaan di Melaka Jadi ini fenomena yang baru di Malaysia yang mungkin kita pun tak boleh jangkakan keadaan akan berlaku sebegini tapi realiti yang kita lihat di akar umbi dan politik Malaysia masa kini jelas menjurus ke arah itu jadi itu yang saya rasa menarik nak melihat bila keputusan diumumkan nanti bagaimana pihak parti-parti politik ini membentuk kerajaan supaya kerajaan yang wujud tu yang penting sekali kerajaan yang stabil dan kita tak mahu lepas pilihan raya nanti jatuh lagi kerajaan sebab kita tahu bila majoriti kecil ni dia tendensi kecenderungan untuk kerajaan terjatuh tu ada. Jadi itu yang mungkin rakyat tak mahu lihat dan rakyat nak lihat kerajaan yang stabil dan macam mana parti politik ni boleh mewujud ke kerajaan yang stabil di Melaka lah. Itu yang kita nak lihat lah. Doktor, cerita berkaitan dengan lompat ini bukan perkara baru. Bila keadaan itu menjadi tipis, maka akan berlakulah pergolakan itu berkali-kali seperti apa yang pernah kita saksikan sebelum ini. Tetapi dalam keadaan sekarang, adakah doktor melihat kepada pilihan raya negeri itu adalah jalan terbaik dalam menyelesaikan krisis yang berlaku? Sebenarnya pilihan raya sama ada negeri ataupun umum ataupun pilihan raya kecil sebenarnya itu adalah jalan yang terakhir untuk kita mencari jalan penyelesaian kepada permasalahan politik sebab mandat rakyat itu memang jelas dia 4 atau 5 tahun sekali mandat rakyat itu maksudnya rakyat akan keluar mengundi lah kecuali kalau ada faktor-faktor tertentu baru dibawa semula ke rakyat untuk menentukan siapa yang harus membentuk kerajaan jadi sepatutnya sebab mandat rakyat ada lagi di Melaka ni sehingga 2023 cuma krisis politik yang berlaku tu mungkin tidak ada jalan lagi yang boleh membolehkan mereka membentuk kerajaan semula ataupun kerajaan yang baru atau sebagainya dan melihat bahawa situasi itu tak ada jalan keluar jadi itulah jalan terakhir dipilih tu berikan mandat tu kepada rakyat lah untuk memilih jadi itu yang saya rasa itu keadaan yang berlaku kali inilah walaupun saya rasa mungkin boleh dia carikan jalan penyelesaian yang lebih yang lain selain pada pilihan raya ni sebab pilihan raya ni kenapa dijadikan pilihan terakhir kerana sekarang ni kita COVID itu satu perkara yang keduanya kos kos ketika untuk mengadakan pilihan raya ini dan juga inilah banyak pengurusan tentang pengundi ini perlu difikirkan juga kerana kita tahu bahawa pengundi di Melaka tak semestinya berada di Melaka mereka juga berada di negeri lain
bagaimana mereka nak pulang nanti mengundi sebagainya, SOP-nya bagaimana sebagainya. So satu yang agak complicated jugalah untuk pengurusan pilihan raya yang perlu dijalankan bukan sahaja oleh SPR dan juga oleh parti-parti politik ya. Jadi tapi macam mana pun kalau saya sebagai penyelidik sangat suka sebenarnya melihat keadaan bagaimana pengoperasian itu berlaku supaya kita boleh belajar dan tambah baik selepas ini. Jadi dalam balik pada persoalan yang tadi saya rasa yalah, mandat rakyat itulah demokrasi mandat rakyat diserahkan semula kepada rakyat untuk menentukan dan rakyat harus bijaklah untuk memilih siapa yang dirasakan sesuai untuk memimpin mereka dalam tempoh 5 tahun yang akan datang lah. Jadi ini pilihan yang ada yang terakhir dan mereka kena tunaikan tanggungjawab mereka sepenuhnya lah. Kali ini untuk memilih pemimpin dan kerajaan yang terbaik bagi mereka lah. Baik, terima kasih Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani, Pensyarah Kanan Politik dan Hubungan Antarabangsa UUM.